batin kamu sentiasa suci kepada diri sebenar-benar diri kamu. Diri sebenar-benar diri kamu dipanggil rahasia pada diri kamu. Diri sebenar-benar diri kamu dipanggil, diperkatakan, disebut rahasia pada diri kamu. Itulah yang tertanggung kepada kamu, wahai Adam. Itulah yang tertanggung kepada kamu, wahai insan. Itu daripada zat diri yang maha suci. Rahasia datangnya daripada diri zat yang maha suci, dipertanggungkan kepada insan. Insan itu adalah rahasia diri, rahasia zat maha suci. Manusia itu menanggung rahasiaku, aku diri zat yang maha suci. Rahasia aku ada pada diri rahasia kamu. Sebut diri sebenar-benar diri yang sentiasa esa, batiniah kamu yang sedia suci tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang sentiasa dirahmati, bisyafaati, bihidayahi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai malam hari ini kita yang berkumpul dalam majlis yang sangat kecil ini, sulatun minal awalin wa khalilun minal akhirin, sentiasa kehausan, sentiasa dahagakan, sentiasa menginginkan mensucikan diri, membersihkan diri, mensucikan diri, sampailah menyaksikan diri batiniah kita itu, dan disaksikan oleh diri sebenar-benar diri kita itu. Maksudnya penyucian diri itu sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya penyucian, bagaikan diri yang sedia suci. Kenapa? Ketahuilah diri batiniah kamu, panggil batin kamu. Kalau sebut diri batinnya, nanti kau tanya yang mana pula diri, berbentuk pula batinnya itu. Batin kamu sedia suci, batin kamu, batin hakikat diri zahir kamu itu, isi daripada tubuh jasad kamu itu. Jasad kamu itu luarannya, isinya panggil batin, itu sedia suci.
tak pernah buat yang salah, tak makan, tak minum, tak berkata-kata, maka itu tiada bentuknya, tiada jirimnya, tiada jisimnya, batin kamu itu. Tubuh luaran panggil jasad, zahir penamanya juga ada. Batin kamu itu sedia suci tadi, barang tentulah esa kepada diri sebenar-benar diri. Sudah semestinya esa kepada diri sebenar-benar diri. Diri sebenar-benar diri, esa kepada diri yang sedia suci itu bermakna diri rahasia itu terlebih lagi suci. Diri batin kamu, diri yang sedia suci. Apa itu batin? Hakikat daripada Adam itu, dalaman Adam itu, jasad kamu, isinya itu dipanggil batin. Batin kamu itu sedia suci, tak ada yang mensucikannya. Jadi jangan kau suci-sucikan lagi. Kenapa dia suci itu? Tak buat salah, tak berbuat keji dan mungkar. Itu dipanggil suci. Sedia suci. Bermulanya batin kamu itu sedia suci. Kalau tak pernah buat salah, tak pernah buat jahat, tak pernah buat keji dan mungkar, apa namanya? Selamanya tak pernah buat salah, tak ada dosa di batin itu, apa namanya? Sedia suci. Fitrah itu perginya ke jasad. Fitrah itu panggil fitrah itu ke jasad. Zahir Adam itu dikatakan lahir anak cucu Adam ini dalam keadaan fitrah. Kalau batin tak boleh sebut fitrah, sebab dia awalnya itu, bermulanya itu dah pun sedia suci. Batin. Paham ini? Ya. Jadi jangan kau suci-sucikan lagi batin kamu itu. Berapa banyak yang nak mensucikan batin? Berapa banyak yang nak mensuci-sucikan batin? Zikir rahasia, zikir hati, zikir rasa, zikir rahasia. Coba tunjukkan dengan aku. Rahasia tak ditunjuk. Rahasia lagi. Ini rahasia nih. Gambaran rahasia tuh. Sudah? Ya. Tak ada rahasia. Tak ada rahasia enggak buka. Nak ke kuajarkan zikir rahasia? Tak payah. Tak payah. Tapi sebelum kuajarkan kau zikir rahasia, kau tunjukkan dulu rahasia kau dengan aku. Akal tu sehatkanlah, minda tu buka. Kalau tak paham berbahasa, lagi bagus diam aja. Jangan ajarkan orang yang kau sendiri tak paham. Hati itu batin ya. Hati batin ya. Hati itu tiada bentuknya. Hati tak ada rupanya, tak ada wajahnya. Hati kamu itu sebangsa cahaya. Kau pernah tak merasakan hati kau? Pernah tak merasakan hati kau? Pernah tak kau rasakan hati kau? Itulah tiada wujud. Jadi kalau zikir hati, yang boleh berzikir nih nyata adanya,
jirimnya, jisimnya nyata. Yang boleh berzikir, yang boleh mengingat, nyata ada. Kau, aku, ini boleh berzikir. Jangan pula kau ingat aku bukan Tuhan kau. Kau pun bukan Tuhan aku juga. Jadi kau jangan ingat aku pun tak boleh ingat kau juga. Karena aku ni bukan Tuhan, kau pun bukan Tuhan juga. Jadi kita ni jangan mengingat. Aku tiada mesti kau ingat, kau pun tak ku ingat juga. Aku tu Tuhan kah? Lagi kau. Kami Tuhan kah? Bukan. Lagi mereka. K-E-M-I. Tuhan kah tu? Bukan. K-E-M-I. Sebut, baca kah? Kami. Tuhan kah tu? Bukan. D-I-A. Sebut, baca. Dia. Tuhan kah itu? Bukan. Batin kamu sentiasa suci kepada diri sebenar-benar diri kamu. Diri sebenar-benar diri kamu dipanggil rahasia pada diri kamu. Diri sebenar-benar diri kamu dipanggil, diperkatakan, disebut rahasia pada diri kamu. Itulah yang tertanggung kepada kamu, wahai Adam. Itulah yang tertanggung kepada kamu, wahai insan. Itu daripada zat diri yang maha suci. Rahasia datangnya daripada diri zat yang maha suci. Dipertanggungkan kepada insan. Insan itu adalah rahasia diri, rahasia zat maha suci. Manusia itu menanggung rahasiaku, aku diri zat yang maha suci. Rahasia aku ada pada diri rahasia kamu. Sebut diri sebenar-benar diri yang sentiasa esa, batiniah kamu yang sedia suci tadi itu. Jasad yang di dalam tu tadi, itulah batin. Saya belum cerita hati. Satu. Kenapa perginya ke hati? Satu mau disebut. Hah? Tanyalah batin. Hati tadi, dalam batin tadi. Ini batin. Itu hati. Hati itu esa dengan batin. Hah? Esa, hati itu esa dengan batin. Esa, jangan pakai dengan. Kalau dengan tu dia berjarak. Hati, batin, Esa. kalau sudah dengan, ada antaranya. Dengan, ini dengan tu di sini. Ada tengah jarak. Bahasa kamu tu mempengaruhi kepahaman kamu. Batin, esa, hati, batin, esa, hati. Apabila batin, hati, jasad, jasmani, yang ketiga ni tunggal, satu, bersaksilah diri rahasia itu. Diri rahasia itu sirru, bersaksi dia. Ini yang dipanggil nyata rahasia pada Engkau tengok ni, engkau faham ke tidak? Cuma memahami.
pahami. Yang mana yang kau paham? Bila batin, hati, Adam, Esa. Adam ini dipanggil jasmani. Adam dipanggil jasmani. Diri zahir mestilah sentiasa suci, sehingga menyaksikan diri batinnya, sampailah disaksikan oleh diri sebenar-benarnya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, diri rahsia tu penanggung diri rahsia zat mahsuci. Diri rahasia, Menanggung diri rahasia, diri rahsia pada diri sebenar diri tadi tu. diri sebenar-benar diri menanggung diri. Diri rahsia zat mahsuci ya. Diri zat mahsuci. Jangan kepada Maha Suci ya. Ingat Diri. itu. Ingat itu. Kau jangan sebut Maha Suci, karena pergi ke jangan sekali-sekali kau isbatkan ke Mahasuci. Kamu ada diri. dia rujuknya Rabbul Izzati. Awal juga Boleh. soalannya berbunyi, mengapa pula kita tidak perlu, dia tulis ini tidak payah, tapi saya gunakan perkataan tidak perlu berniat, sedangkan biasanya kita berniat. Sekarang nak mau kaji biasa lagi ke yang luar biasa? Nah, ini maksudnya dulu saya ni belum kenal bab kesucian. Maksud soalan tu, Ya. kenapa sekarang ni tak perlu berniat? Dulu saya ni sentiasa berniat. Dulu kau belum paham Tuhan. Dulu kau belum kenal Allah. Adakah aku cakap tidak perlu berniat? Tidak perlukan niat? Ada? Tak ada lagi. Yang dimaksudkan niat itu, engkau sudah sentiasa mensucikan diri kamu. Sudah sentiasa, sudah suci. Itulah niat. Apabila diri kamu sudah sentiasa, sudah suci, disuka diri zat yang maha suci. Kalau diri zat yang maha suci sudah suka, sudah kenal, sudah reda kepada diri yang sudah sentiasa, sudah suci, apabila diri zat yang maha suci suka, sudah pun suka, sudah pun reda, sudah pun kenal, sudah pun sudah pun sudah pun sudah pun sudah kepada kamu, apabila diri zat yang maha suci sudah suka, sudah reda, sudah kenal, sudah pun sudah kenal, sudah pun sudah teramat reda, sudah pun sudah teramat dekat kepada diri kamu yang sudah sentiasa, sudah suci, sudah. Tujuan niat kamu itu apa? Maksud niat kamu berniat itu apa maksudnya? Maksud engkau boleh tahu Tuhan itu apa yang kau buat kan? Maksud niat kamu itu, engkau tu nak tahu, nak bagi tahu Tuhan kau apa-apa yang kau buat itu kan? Ya. Itu kerana kau tak tahu Tuhan. Engkau tak tahu Allah itu maha mengetahui. Itulah makanya kau berniat. Maksud kau berniat itu, siapa yang nak kau bagi tahu ni? Yang maha tahu. Kau nak bagi tahu yang maha tahu kah? Itu makanya perbezaan bab syariat, bab awam dengan perbezaan kaum sufi, kaum hawasul hawas. Disitulah perbezaannya. Bukan menyalah-nyalahkan. Di bab syariat
jatuhnya niat itu, maksud berniat itu nak bagi tahu yang maha mengetahui. Maksud kau berniat itu, jujurlah kau. Kerana kau suka pembohong, suka menipu, jadi kau ni tak nak mengaku. Apa maksud kau berniat tu? Kau nak bagi tahu kepada yang maha Mengetahui. betul kan? Ya. Ngapa takut? Aku dulu macam itu juga. Aku dulu kan syariat. Aku dulu awam. Ya. Dah tahu aku dulu Tuhan. Aku ni nak solat lah. Bahasanya cantik. Usalli fardha maghribi salasha raka'ataini lillahi ta'ala. Bunyi kita. Maksudnya Memberitahu. yang maha, Maha mengetahui. sebab kamu tak faham makna maha mengetahui. Itu makanya kau sebut macam itu. Contoh. Nak contoh ke tidak? Nak contoh ke tidak? Itu nak apa? Kalau saya macam ini, itu nak apa tu? Boleh tahu kan? Ya. Kalau kau dah pergi ambil air wuduk, Dah tahu dah. Apa tujuan? jangan lagi kita cerita Tuhan ni. Kau tengok kawan kau pergi ambil wuduk, kau tahu tak dia nak buat apa tu? Tahu. Ya. Dah gelisah, jam dah sampai, masa dah sampai, tengok gelisah, tahu ini orang nak solat. Mata kau tengok kiri, tengok kanan, tengok jam, tengok masa, ini orang nak apa? Masuk kita buat lagi. Macam mana lagi yang maha mengetahui? Yang buat kau ni dia tahu tak apa yang kau buat? Tahu. Wah, itu cepat tangkap ya. Itulah ni niat. Adapun niat, tiada jirim, tiada jisimnya, tiada bentuk, tiada huruf, tiada bunyinya. Kalau berbunyi itu bukan niat. Niat tak ada rupa, tak ada bunyi. Kalau tak ada jirimnya, tak ada jisimnya, tak ada bunyinya, tak ada sebutannya, apa itu? Kalau dia rahsia, apa tu? Tak ada timbul, tak ada nyata. Kalau tak ada nyata itu apa? Hah? Itu Tuhan. Mana boleh sebut laisa? Rasa itu apa? Rahsia itu apa? Rahsia itu tiada nyata. Maksud kembalinya amanah, keembunya amanah itu, sudah pun diri kamu, zahir batin kamu, sudah rata-rata, sentiasa, sudah. Itu yang dimaksud kembalinya amanah ke Tuhan, amanah kembali. Bukan kepada Tuhan, syiriklah jadinya. Tuhan kan laisa, Allah itu laisa, ingatlah itu. Barang dah ada dengan kau, nak kau balikkan lagi ke Tuhan kau? Dah berproses dah. Engkau pernah makan beras tak? Pernah tak engkau makan beras? Apa yang kau makan? Dari mana nasi? Beras. Itu makna berproses. Kalau sampai di mulut apa namanya? Beras ke nasi? Nasi. Nasi itu dalam pinggan kau panggil nasi. Kalau dalam mulut kau apa namanya? Makanan. Aduh. Sampai di mulut, Makan. sampai di perut, Adam. Telan lah. begitulah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ketika kau di syariat, ada apa namanya? Ketika kau di tarekat, ketika kau di hakikat, ketika kau di peringkat makrifat,
ketika kau di tahapan kalam, ketika kau di tahapan musyahadah, ketika kau dah duduk di ghaib, apa namanya? Hah? Tak ada nama. Yang ditanya apa namanya? Mana pula jawabnya tak ada nama. Aku tanya apa namanya? Nyata kamu, Adam apa namanya? Kalau kamu duduknya di makrifat, bukan Adam penamanya diri kamu. Adam penama diri kamu ketika kamu tahap peringkat di syariat. Sudah paham? Sudah. Paham tadi? Ketika dia dalam guni, panggil beras. Dalam pinggan, Besi. itulah tarekat. Di mulut kau, itu hakikat. Dalam guni, Beras. dalam pinggan, Besi. dalam tandas, Allah. dalam tandas semua tai kah? Tidak. Ada pipe, ada air, ada singki, ada bowl. Kenapa situ saja? Begitulah paham makrifat itu. Kau nak sebut Allah, bukan Tuhan kamu. Itu nama bagi Tuhan kamu. Itulah pencapaian kalau sudah kedudukannya di makrifat. Begitu juga kajian ini. Kalau dah ada dengan orang, dah dipaham orang, itu bukan kajian kau lagi. Jangan kau cakap, wah ini saya punya kajian, ini yang paling bagus kajian, ini yang paling hebat lah. Tak ada. Bila dah dibuka tu, bukan hak engkau lagi. Tak ada manusia ni memiliki ilmu. Manusia ni tidak ada mempunyai ilmu. Tak ada. Tak ada manusia ni yang pandai. Tak ada manusia ni yang bertaraf berilmu, itu tak ada. Wali pun lagi tak ada ilmu. Wali itu tak berilmu. Yang dikatakan makanan yang sudah suci bukan makan beserta dengan tadi apa tadi? Oh bukan. Bukan. Beras masih tak suci, nasi masih tak suci, makanan pun belum lagi suci. Dah sampai ke perut pun belum lagi suci. Sebab masih dipanggil makanan, masih dipanggil beras, masih dipanggil nasi, masih makan. Itu belum suci. Belum suci. Itu baru di peringkat Bersih. nak bersih. belum suci ya. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya yang nanya. Saya yang buat Soalan. iya. Kalau tak ada soalan, bermakna minta disoal. Apa yang dipanggil makanan sudah pun sudah suci. Tak nak juga. Sekarang tanya aku balik. Kan macam itu. Ini soalannya, apa yang dimaksud, apa yang disebut, apa yang dipanggil, apa makna makanan sudah sentiasa sudah suci, atau makanan yang sudah sentiasa suci. Bukan pekerjaannya. Kalau dikatakan sudah makan, sudah tak makan, sudah tak makan. Kita tahu daripada sumber di mana makanan itu didapat. Ada jawaban betul. Ada jawaban sangat betul. Ada jawaban separuh betul. Ada jawaban Tidak. kan macam itu. Itu semua betul. Yang salah tak jawab. tak jawablah. Ini kita mesti fair. Yang salah, yang jawab kenapa dia orang tak jawab? Bisu. Macam mana orang bisu nak jawab? Itu kan semua betul.
Aku tak berani cakap tak betul. Nanti ke orang tak datang lagi. Habis semua salah. Mana yang betulnya? Kan? Soalannya? Tak jadi betul-betul ada. Bagaimana yang dipanggil, yang disebut sebenar-benarnya Adam, sebenar-benar manusia, sebenar-benar dipanggil insan kamil mu'amil. Itulah sebenar-benar manusia. Kalau di syariat minallah itu diorang maknakan daripada Allah. Diorang panggil makna diorang. Tunggulah dulu. Kau paham tak yang disebut minallah tu? Kalau di syariat publik awam itu ke publik. Kalau dipanggil minallah, kaedah awam, kaedah syariat daripada Allah, daripada minallah, daripada Allah. Itu kaedah syariat. Bila masuk di kaedah hakikat tak boleh, kerana Allah tiada bertemu. Kalau dikatakan daripada Allah, bermakna Allah itu ada di satu tempat. Sebab dikatakan daripada Allah, sudah batal pengenalan diri kepada Allah. Ya, nama Ahmad itu satu bernama zat. Ahmad itu yang beraf'al, yang bersifat, yang berzat. Asma'nya itu Ahmad. Jadi panggil Ahmad itu dia berasma, beraf'al, berzat, bersifat. Dipanggil Ahmad. Jadi Ahmad ni terpanggillah asma, sifat dan zat. Minallah di syariat daripada Allah. Batal apabila dihakikat. Paham laisa ke tidak? Tidak ada asma'nya, tidak ada af'alnya, tidak ada sifatnya, tidak ada zatnya. Kau nak laisa ke mananya? Macam mana nak esa disebut aja tidak? Kalau tak ada asma, macam mana nak sebut? Kalau tak ada af'al, macam mana kau nak tengok? Kalau tak ada zat, macam mana dia nak wujud? Adapun wujudnya bermaksud ada. Wujudnya laisa kamitslihi syai'un itu ahadun. Itu dipanggil wujud. Bukan wujud laisa itu sama kepada wujud kamu. Bukan wujud Rabbul Izzati itu atau wujud daripada diri pribadi zat, bukan setara, bukan sama kepada zat makhluk. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un itu tiada setaranya kepada yang dipanggil sesuatu. Tidak ada setaranya. Begitulah belajar hakikat. Kalau di syariat, dia tak boleh faham tu. Itu makanya dia tak mau makan yang bersih. Sebab dia kata besok pun keluar kotoran. Itu makanya dia tak mau makan yang bersih. Kenapa? Dalam pemikiran orang awam, dalam pemikiran orang syariat, esok mesti jadi najis. Itu makanya dia makan semuanya. Dia tidak mempelajari usul. Dia tidak mengkaji usul. Asal kejadian alam daripada Nur Muhammad. Orang yang sudah mempelajari kajian usul, dia paham asal kejadian alam ini daripada Nur Muhammad. Itu makanya dia sentiasa memilih makanan yang bersih. Kan berbeza, matinya pun berbeza. Mana ada kaum hawasul hawas tercungap-cungap matinya? Mana ada kaum wali matinya tergolek-golek, terpekik-pekik, habis usianya
di hospital, bawa sampai ke rumah, balik dari rumah hantar ke kubur. Tidak ada kaum sufi yang mati macam itu. Perginya pun tidak diketahui, senyap-senyap aja. Dia tak nak bagi tahu. Kalau ulama-ulama palsu, guru-guru palsu, sekampung orang tahu dia mati. Kenapa? Terpekik-pekik, tercungap-cungap. Banyak yang datang, banyak. Sebab tersiar berita. Penyakitnya pun dibagi tahu ke semua, keseluruhan umatnya dibagi tahu. Kalau dia tu sakit ini, sakit itu. Macam mana kau tak sakit? Makan semua kau makan. Ujian. Ujian. Allah nak angkat dosa saya. Allah nak bersihkan saya. Itu makanya saya ni sakit. Ini penyakit ni daripada Allah. Allah uji saya supaya saya ni bersih. Allah nak membersihkan saya. Itu makanya saya dibagi penyakit. Ujiannya, last ujiannya masuk ke kubur. Itulah last ujian. Kalau kaum sufi, last kembali kepada diri zat yang maha suci. Awal akhir sama. Itu makanya berbeza makan orang kaum hawas dengan makannya kaum awam. Itu berbeza. Apa yang sama? Solat, syahadat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji. Itu sama. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat, tutup witir 1 rakaat di 2/3 malam. Bukan kunut dengan tak baca kunut. Ada kunut panjang, ada kunut pendek, bergaduh. Aku kalau masjid ni tak ada kunut, aku tak pergi dah. Yang satu pula, ini kalau dia baca kunut, aku tak pergi dah masjid tu. Aku semua masjid ku pergi. Kau kunut ke, tak kunut ke, aku solat. Apa mesti ada kunut, tak ada kunut pula? Pasal kunut kau jadi tak solat pula? Bergaduh. Macam mana kunut pendek? Macam mana kunut panjang? Bergaduh. Bergaduh tak? Panjang betul kunut, habis masa sembahyang. Rahmat dan hidayah, kudrat dan iradat, itu yang turun. Bukan Allah yang turun. Ya, maksud dikatakan Allah turun di 2/3 malam. Rahmat dan hidayah Allah itu, kudrat iradat Allah itu, petunjuk daripada Allah, itu yang datang kepada kamu. Kalau Allah yang turun, batallah pengenalan kita kepada Allah. Tak boleh dikatakan Allah turun. Allah bukan manusia. Mana ada pakai turun naik Yang pakai turun naik ni makhluk, sesuatu, Jangan dikatakan Allah turun, Allah naik, Allah di tepi, Allah di tengah, Allah di atas, Allah di bawah. Tak boleh. Jatuhnya ke syirik, ya. Engkau yang sudah mengenal bab ketuhanan, bab mengenal Allah dalam bab kesucian, jangan lagi mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di samping, Allah itu di kiri, Allah itu di kanan, Allah itu dekat 2 batang urat leher. Tak boleh. Bermakna dia bertempat. Kalau Allah itu turun, bermakna dia mengambil ruang dan tempat. Tak boleh. Allah tidak mengambil ruang dan waktu. Ya. Maksud pertanyaan ini, apakah pengikut Nur Mutiara Marifat ini lebih mulia daripada para anbiya? Itu soalannya. Jadi bagaimana untuk menjawab itu, Tuhan? Saya tak jawab. Kenapa pula tak jawab? Saya mau Mesti kita jawab. Ya. Apakah pengikut Nur Mutiara Ma'rifatullah ini lebih mulia daripada para anbiya? Nah, tengok ya. Anbiya di sini maksudnya para nabi. Pertanyaan dia itu sudah menjatuhkan para anbiya.
soalan dia itu sudah menghina para anbiya. Dia sendiri yang memburukkan para anbiya. Sudah pasti. Soalan dia itu sudah barang tentu menjatuhkan, membawahkan para anbiya. Iya. Itu bukan soalan orang yang mau mengetahui satu perkara. Kenapa? Dia sudah membandingkan dengan para anbiya. Itu kan dia mau membandingkan, bukan mau menyoal. Kemuliaan itu sudah barang tentu kepada para anbiya. Tidak ada para anbiya itu yang tidak mulia. Bukan bermakna kita ini tidak boleh mulia. Apabila siddiq, amanah, tabligh, fatonah ada kepada kamu, itulah kau dimuliakan daripada Allah. Zat diri yang maha suci. Jadi kita jawab, tapi soalan itu kena kepada dirinya sendiri. Maksudnya adakah pengikut Nur Mutiara Ma'rifatullah ini lebih mulia daripada anbiya? Itu menjatuhkan dirinya sendiri. Tanpa dia sadari, dia sudah menepuk air di dulang, terpercik mukanya sendiri. Itu soalan sudah menghina para anbiya. Sebab kau tak kenal para anbiya. Itu makanya kau menyoal macam itu. Orang yang kenal, orang yang Islam sudah barang tentu memuji, memuliakan para anbiya. Tidak ada satu manusia pun termasuk yang bertanya itu lebih mulia daripada anbiya. Jangankan kamu yang bertanya, nenek moyang kamu ke, datuk nenek kamu ke, guru-guru kamu pun tidak semulia Nabi. Bukan kita saja, kau pun yang bertanya pun tak ada kau lebih mulia daripada anbiya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu pun tidak boleh tinggi daripada Nabi. Tidak ada. Wali pun tidak setinggi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita tak mau jawab? Kau beri aku pertanyaan sehingga aku ni tak boleh jawab lagi. Kau cari soalan sehingga aku ni tak boleh jawab lagi. Kalau tak terpercik ke muka kau sendiri ya. Kalau yang dekat-dekat komen-komen di channel kita itu, saya memang tak mau jawab. Buang masa. Kenal tidak, jumpa tidak, buat apa nak jawab pula? Aku nak jawab yang di depan-depan aku ni. Kalau kau nak aku jawab, mari kau sini datang jumpa aku. Iya. Dari mana dia tahu soalan tu? Maknanya dia dah balik dari surga lah. Itu kan soalan bodoh. Itulah soalan bodoh. Dengan dia tak paham, dengan dia tak sedar, soalan dia tu sudah menunjukkan dirinya itu seorang yang bodoh. Daripada bahasanya, dia cakap kita ni berlari-lari, bermakna dia dah pulang dari sana. Mengapa kau tahu? Itulah kau penipu. Dari soalan kau saja, aku tahu kau itu penipu. Kau pendusta. Mengapa kau tahu kita ni esok berlari-lari di surga? Rupanya kau dah balik dari surga. Dari soalan. Seorang guru paham tahu kemana halanya soalan kau tu. Kau bercakap tu sudah diketahui kemana hala soalan kau tu. Dari bahasa kau menyoal, dari kau merangkai perkataan, dari kau merangkai satu soalan, sudah diketahui apa maksud soalan kamu tu. Contoh, macam mana cara makan? Itu bukan nak paham. Terlebih lagi kita lihat usianya. Siapa dia? Kalau budak baru beranak, budak baru lahir, itu pun dia tak soal macam mana cara makan. Lagi kau dah nak mampu, nak kau tanya pula macam mana cara makan. Mudah, bukan susah. Allah tunggal, Ahad, Ahmad, diciptakan, diwujudkan, dizahirkan, dinyatakan. Adam, kenyataan diri rahasia Muhammad.
dalam bab kesucian, ilmu kesucian ini ada kedudukan peringkat syariat. Dalam bab kesucian, ilmu kesucian ini ada peringkat tarekat, hakikat, marifat. Itu makanya dalam baju kamu itu tertulis syariat, tarekat, hakikat, marifat dalam bab kesucian. Satu. Yang keduanya disebutkan jangan menempuh sempadan. Nah, kenapa mesti dipegang? Tak dipegang pun jangan tempuh juga. Tak payah pegang. Buat apa dipegang? Tak dipegang pun tak boleh sentuh juga itu sempadan laisa. Dah memang macam itu. Pegang tak pegang, jangan melalui, jangan melepasi, jangan berlepas sempadan. Laisa kamislihi syai'un. Tak payah pegang. Tak dipegang pun mesti macam itu. Bagaimana solat? Itulah dia. Yakin kamu mesti solat juga. Tak yakin pun kamu mesti solat juga. Nampak kau Tuhan itu solat juga. Tak nampak pun kau Tuhan itu solat juga. Ke surga pun kau solat juga. Ke neraka pun kau mesti solat. Kerana wajib. Dapat pahala ke tak dapat pahala ke kau mesti solat. Itulah. Jangan menempuh laisa. Jangan menempuh sempadan laisa. Sebagaimana solat. Walaupun kau ke neraka esok, solat kau. Walaupun kau nak masuk surga, solat juga. Baik buruk pun kau, solat juga. Boleh berdiri, tak boleh berdiri pun kamu, solat juga. Kaya miskin kau mesti solat. Kerana wajib. Yang dikatakan solat wajib itu tiada hentinya. Tidak ada satu perkara pun yang boleh memberhentikan kau solat. Ini makna wajib di bab kesucian. Kalau di bab awam, di bab syariat, panggil solat wajib itu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Itu dipanggil solat wajib. Kalau di bab kesucian itu dipanggil solat fardu, solat berwaktu. Bukan solat wajib itu. Dalam bab kesucian, dalam bab hakikat, makrifat, tarekat, syariat, dalam bab awam itu dipanggil solat wajib. Itu yang dikatakan solat wajib itu tak ada masanya, tak ada waktunya, tak ada tempatnya, tak ada bacanya, tak ada geraknya, tak ada jirimnya, tak ada jisimnya, tak ada doanya, tak ada rukunnya, tak ada hukumnya. Itu yang dipanggil solat wajib dalam bab dalam bab kesucian. Dalam bab syariat ada masanya, ada wuduknya, ada bacanya, ada geraknya, ada hukumnya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada doanya. Itu dalam bab syariat. Ini mesti faham, jangan gaduh. Jangan kau bawakan bab kesucian ini ke bab syariat. Tak sesuai lah. Jangan pula kau bawa syariat kepada bab kesucian. Tak boleh. Yang dipanggil yang solat wajib itu, yang dipanggil solat wajib itu diri. Sebenar-benar diri kamu disaksikan oleh diri batinia kamu, menyaksikan diri zahir kamu sembahyang. Itu dalam bab kesucian. Dalam bab syariat, kaidah bab syariat mengerjakan solat sebagaimana Nabi. Kerjakanlah solat itu, sembahyanglah engkau sebagaimana Nabi solat. Itu bahasa Arabnya. Kau tanyalah dengan orang Arab. Aku bukan orang Arab. Ini kalau tak bunyi Arab, tak sah. Kambing mana boleh cakap Arab? Onta pun beranak di Arab tak bunyi Arab juga. Apalagi aku ini bukan nabi. Aku ini ubi. Aku ini bukan wali. Aku ini kuali. Apa lagi? Jadi yang ku sebut-sebut dalam YouTube itu bukan orang lain. Mengena ke diri aku sendiri. Aku mengingatkan diri aku sendiri, bukan nak kondem orang. Lagi baik aku kondem diri aku sendiri. Diri kita ini belum baik lagi. Apa nak mencaci orang, nak mengkeji orang pula. Kita kejilah diri kita sendiri dulu. Introspeksi diri. Carilah kesalahan kita, jangan cari kesalahan orang.
Dakwah diri kita, jangan dakwah orang. Persalah-salahkanlah diri kita ini, jangan menyalah-nyalahkan orang. Kafirkanlah diri kita ini. Boleh nampak kesalahan diri kita. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kesalahan kita sendiri tak nampak. Siapapun dia. Ulama ke, ustaz ke. Jadi kalau aku bercakap ulama-ulama tu, aku perli diri aku sendiri. Kan telinga aku ni lebih dekat daripada orang. Kalau aku cakap tu, siapa yang kena dulu? Diri sendiri. Diriku sendiri, telinga aku sendiri. Jadi aku mengingatkan diri aku sendiri. Itulah tazkirah. Kalau ada yang baik, siapa dulu dapat? Sendiri. Kalau ada yang buruk, siapa dulu dapat? Sama. Itu. Begitu juga guru dengan murid. Yang dulu dapat guru, kedua murid. Begitu kaedah guru mengajarkan. Dirinya dulu buat, baru murid buat. Dirinya dulu dapat, baru murid dapat. Bagaimana kau sendiri tak buat, kau suruh pura murid kau buat? Tunjuk ajar yang baik kepada murid. Gurunya sendiri tak buat baik. Mengajarkan jangan makan yang kotor. Gurunya sendiri membulat perutnya makan yang kotor. Tengok YouTube. Air mutlak dalam bab syariat, tarekat, hakikat, marifat, bentuknya bentuk air. Dia masih membunyikan air, bermakna masih air. Itu bukan ma'rifat kalau kau panggil air. Air mutlak itu tak ada wujudnya. Air mutlak tak ada rupanya. Tak boleh kau ceritakan, tak boleh kau wujudkan. Macam mana kau nak sebut lagi air mutlak? Jadi air dengan mutlak tu tak boleh sanding. Air itu bahasa benda, mutlak itu bukan bahasa benda. Mutlak ini tak ada wujud. Jangan kau sandingkan dengan air. Tak sesuai bahasanya, tak jumpa, tak boleh berjumpa air dengan bahasa mutlak ni. Maksud kau, mutlak ini kan kau namakan kepada air, mana boleh. Air tidak boleh dipenamakan ke mutlak. Maksud mutlak ini tak boleh dijadikan nama untuk air. Sangsut dia. Songsang. Jadi bodoh itu tuan guru yang mengatakan ada air mutlak. Maksud mutlak ini abstrak, tahu tak? Tak ada. Tak ada abstrak. Nampak. Kau namakan pula kepada air. Yang nampak. Sama juga Adam ni mutlak, boleh kah? Tak boleh. Handphone ni mutlak ni, boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau ada air mutlak, mesti ada api mutlak. Lama-lama orang mutlak pun ada nanti. Ini aku buka sudah. Boleh kau orang paham ya. Itu sebenarnya bahasa-bahasa guru. Pandai-pandai guru aja tu. Boleh nampak cantik bahasa dia. Sebenarnya mencederai akal. Sebab dia sendiri tak paham menyebutkan mutlak. Dia sendiri tak paham makna mutlak itu apa. Kalau zat mutlak ada. Kenapa dikatakan zat mutlak? Zat itu sememangnya mutlak. Kalau kau letakkan ke air, tak sesuai. Kau paham bahasa ke tidak? Paham kajian ke tidak? Jadi kalau kau bunyikan air mutlak, nampak betul sangat-sangat kau bodoh. Lagi kau kaji pula lagi. Kalau sudah belakangnya pakai mutlak, itu sudah tak boleh dikaji. Sama dengan rahasia. Kau nak aku bagi tunjuk ilmu rahasia? Kau nak ilmu rahasia atau tidak? Bodoh kau kalau kau nak. Aku pun bodoh juga kalau nak bagi dengan kau. Ilmu rahasia nak kau. Nampak sangat gurunya penipu, pendusta. Sebab si guru tidak paham. Tak paham rahasia. Ada lagi zikir rahasia. Sekejap lagi kau pun rahasia lagi sudah. Nampak guru-guru penipu itu, guru-guru pendusta itu, nampak dari bahasanya. Air mutlak, tak ada rasa, tak ada rupa, tak ada bau. Bila kau nak ambil wuduk, sertakanlah air mutlak. Air syariat, buatlah air mutlak. Itulah kebodohan kau, balul. Kau letakkan air mutlak di air syariat. Mutlak itu sudah hakikat. Mutlak itu sudah tak wujud. Mutlak itu airnya tiada nyata. Mengapa kau sandingkan dengan air? Itu kebodohan kau sebagai guru.
Panggilnya tuan guru pula lagi. Tak malu kau mengatakan diri kau tuan guru, berbahasa air, kau jumpakan dengan mutlak. Sama dengan zikir, tak boleh kau sandingkan dengan apa-apa kecuali nama Allah. Cubalah kau sandingkan. Kau letakkanlah zikir hati, salah. Tak cantik dia. Zikir ini, zikir itu, kecuali zikrullah. Itu yang cantik, itu yang sebaik-baiknya. Karena itu sudah dicipta sehingga tak boleh satu apapun yang boleh memakai panggil zikir itu kecuali zikrullah. Dalam Al-Quran pun tak boleh disandingkan dengan apapun. Panggil zikir ini tidak ada satu pun bahasa di dalam Al-Quran itu yang disandingkan kecuali zikrullah. Pergilah cari. Itu dipanggil mutlak. Bagaimana kau sandingkan dengan air, dengan api lah. Sekejap lagi hantu mutlak pun ada lagi. Dah 2 kali. Mutlak itu hak. Hak itu mutlak. Sifatnya rahasia. Dipanggil syirullah. Baru cantik pengajiannya. Ini disuruh-suruhnya orang cari air mutlak. Aku pun pernah juga cakap air mutlak. Sebab ku tengok bagus nak menipu guru, menipu murid nih. Aku pun menipu murid juga. Tapi kan dah aku bagi tahu. Kau kalau nak tak boleh ku tipu, kau jadi guru aja lah. Namanya guru, mesti boleh menipu murid. Kalau kau jangan kau tipu pula aku. Tanggal gigi kau nanti. Aku dah pernah nipu guru. Jangan kau tipu pula aku. Tapi bukan guru penipu. Dah lah, buat apalah kita ni tipu menipu. Dah sama-sama tahu kan? Sudah. Sesama kita jangan tipu menipu.